Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab dia Tazkiratul Hadramiyah fi ma yajibu 'alan nisa fi umuri diniyah, sehinggalah perkataan beliau, sayugialah bagi seseorang wanita itu, muka surat 87 dah. Sayugialah bagi seseorang wanita itu menghormatkan dirinya dengan melazimkan dirinya berdia di rumahnya, terutama sekali jika Allah telah memudahkan baginya orang yang bertanggungjawab untuk mencukupkan keperluannya, umpamanya seorang ayah, seorang anak atau suami. Maka katanya pengarah, antara benda perbuatan yang menyebabkan seorang wanita itu dipandang mulia oleh Allah, oleh Nabi Muhammad dan agama, iaitu selalu duduk di rumah, berdiam diri di rumah. Maka bagi wanita solehah, orang yang nak jadi isteri solehah, perempuan solehah, perempuan ahli syurga, maka selalulah duduk di rumah. Lebih-lebih lagi kalau kita ni sudah ada orang yang menunaikan, mencari keperluan kita, mencari keperluan kita, seperti kita dah ada ayah, kita ada anak dah, ataupun kita ada suami. Lainlah kalau kita ayah pun tak ada, suami pun tak ada, anak pun tak ada, adik-beradik pun tak ada. Tetapi kalau ada dah orang buat mari makanan kita, maka duduk di rumah itu afdal lagi. Cuma ada setengah orang tu kata saya cukup dah, tetapi nak lebih lagi, nak duit lebih lagi. Maka dia pergi cari duit untuk keluar rumah, nak duit lebih. Tak genak nafsu kata tak cukup lagi, tak cukup lagi. Makan dah kenyang dah, tempat tinggal dah sesuai dah, pakaian dah penuh dah almari, tapi masih nak keluar cari gapo dia tak tahu. Dia rasa bosan duduk di rumah. Tapi perempuan muslimah, orang yang suka jaga kehormatan dia, maka dia suka duduk dalam rumah kerana tempat Allah Ta'ala suka, Nabi suka, agama kita suka. Seandainya dia masih juga perlu keluar rumah, maka hendaklah ia keluar dengan keadaan menutup diri dia. Tutup diri dia daripada dilihat oleh orang-orang perempuan, orang lelaki-lelaki yang tak boleh lihat dia. Kita tak boleh nak tutup mata lelaki. Misalnya kita nak pergi satu tempat di mall ke, tempat beli belah, kita nak tutup mata lelaki, tak boleh. Maka kita tutup diri kita. Kalau lelaki tengok pun tak nampak. Jadi masing-masing jaga diri masing-masing. Jangan kata lelaki tu dah tengok sayanya, awak lah salah sebab awak tengok. Bukan, hak tu salah dia, pas salah awak tak ada. Awak buka
Bahkan Nabi kata siapa dia perempuan yang dia buka, dia yang memulakan. Buka tubuh dia menyebabkan lelaki tengok, dia yang memulakan. Dia yang seolah-olah mengajak lelaki itu buat maksiat. Maka maksiat yang dibuat oleh lelaki itu dia yang tanggung. Kerana apa? Kerana dia yang mengajak orang kepada buat maksiat. Tetapi kalau kita dah tutup dah, comel molek dah, tutup aurat, tutup gapo, tiba-tiba masih ada lelaki cuba nak tengok kita, tak salah halik kita dah, salah lelaki tu. Dan wajib atasnya memalingkan pandangannya dan tidak boleh ke mana-mana dan tidak menoleh ke mana-mana. Wajib jaga pandangan. Kalau dia nak tubik, mesti tunduk ke pandangan dia. Mata jangan duk tengok rumah orang, duk tengok jatan ni, duk tengok jatan ni, duk tengok jatan ni. Pergi shopping mall, duk tengok artis tu, duk tengok ni, duk tengok tu, duk tengok pekerja tu, cashier tu, duk tengok tu. Tak boleh. Dan tidak memandai selain jalan yang dihadapi dia, keperluan dia lah. Jalan yang sesuai. Dia tengok jalan ke depan lah, jalan biasa. Mata kena jaga. Dan tidak memakai bau-bau ketika keluar. Jangan pakai minyak atas ni untuk lelaki perempuan. Bau sedap kita pakai dalam rumah. Kalau luar rumah jangan pakai sehingga kita lalu orang boleh mencium bau minyak atas kita. Maka hukum dia perempuan macam ni, hukum dia seolah-olah berzina. Sehingga dia balik semula ke rumah dia, ataupun dia hilangkan bau minyak atas daripada tubuh dia. Dia balik, dia basuh kau dalam bilik air, dia basuh sehingga hilang bau itu. Apa? Kenapa minyak atas? Salah apa? Bau minyak wangi ke molek? Tak boleh lah minyak atas daripada perempuan menyebabkan lelaki ikut perempuan itu dan menyebabkan benda yang lebih besar daripada tu lagi. Bawa kepada benda-benda yang boleh menarik kepada penzinaan. Semua itu dilarang sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin ista'tarat summa kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun. Artinya mana-mana wanita yang memakai wangi-wangian, minyak atas kau apa dia, kemudian dia keluar daripada rumah. Syarat dia pakai minyak atas. Kalau tak pakai minyak atas, nak kata lagu mana tubuh dia jenis tai bau wangi. Tu bukan salah dia tu. Lepas tu keluar rumah, duduk dalam rumah tak apa, minyak atas. Kalau untuk menutup bau tubuh dia, misalnya dia peluh, bau tak sedap, pakai dia dorang kau apa dia kau dah. Untuk menutup bau tak sedap daripada tubuh kita, tu tak apa. Tetapi jangan menyebabkan wangi dia tu sehingga dicium oleh orang lain. Pilih minyak atas hanya untuk menutup bau tubuh sahaja. Kemudian dia keluar rumah dan berjalan di hadapan sekumpulan manusia dan tercium bau bau wangi perempuan itu, maka dia dicap sebagai penzina. Sekalipun saya tak berzina lagi, saya pakai telekung, saya pakai purdah, tetapi bau wangi dia, duduk gelenyar, duduk TikTok, pakai minyak atas, pergi shopping mall, sehingga ke minyak atas dia dicium oleh lelaki. Lelaki, bau wangi. Maka hukum dia, lelaki perempuan tu dicahkan, dikatakan dia itu penzina. Saya tak berzina lagi. Mukaddimah kepada zina. Benda-benda yang membawa kepada berlakunya berzina, maka sudah dipanggil berzina. Kerana katanya dalam satu hadis, mata berzina, telinga berzina, goni berzina, tangan berzina, kaki berzina, tetapi farahlah yang menentukan betul-betul berzina atau tidak. Mukaddimah dia tu, hak lain semua buat belaka dah. Tangan dah bergerak dah, kaki dah bergerak dah, mata dah tengok dah, telinga dah dengar dah, mulut dah, hidung dah bau dah, berzina belaka dah anggota lain. Tunggu farah saja yang menentukan betul-betul berlaku zina atau tidak. Maka kalau orang tak berzina, saya tak berzina, tetapi hukum dia mata dah berzina, hak ni dah berzina dah. Sebab tu dia kata, maka perempuan tu dicap sebagai penzina. Maksudnya, kerana dengan bergaya seperti itu,
dia telah mendedahkan dirinya kepada perbuatan zina, menarik manusia kepada sebab musabab zina. Maka benda yang membawa kepada zina dipanggil zina. Seperti mana ayat Quran kata wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampir kepada zina. Ayat Quran tak suruh kata jangan berzina, jangan hampir kepada zina. Kerana benda-benda yang membawa hampir kepada zina dipanggil zina tu. Kerana hak zina besar sekali, hak farah tu, hak tu besar telajak dah tu. Tapi benda tu berlaku bukan secara spontan. Ingat, tidak ada istilah zina secara spontan. Tak ada. Zina ke berlaku dia ada mukaddimah dia, berlaku melalui zina lain dulu. Zina mata, zina telinga, zina hidung, zina apa dia barulah berlaku penzinaan yang sebenar. Telah berkata seorang yang berilmu, Sayyid Abu Bakar bin Syihabuddin di dalam rangkaian madahnya, syair dia, katanya seorang ulama nama Sayyid Abu Bakar bin Syihabuddin. Dalam syair dia kata wa man takum bainar rijali masyiyah bittibi fahya fil hadisi zaniyah. Wanita yang berjalan memakai wangi di antara lelaki, mereka dianggap sebagai penzina menurut hadis Nabi. Saya tak berzina lagu manalah? Hidung orang dah berzina dah dengan dia. Mata orang dah berzina dah dengan tubuh dia. Dalam menyebutkan tentang setengah-setengah wanita yang terperdaya, Habib Abu Bakar rahimahullahu ta'ala telah berkata, Habib Abu Bakar tersebut telah berkata, dia buat satu syair menasihati perempuan-perempuan yang tidak menjaga kehormatan diri. Ada orang kata kita pakai telekung, pakai tudung, tutup aurat itu adalah kolok, adalah mundur. Dia hak modelnya kita buka pakaian kita, dedah ke kecantikan kita. Kerana Tuhan yang membuat tubuh kita cantik. Bila lagi kita nak tunjuk kepada orang? Dan tabiat perempuan suka menunjukkan keindahan dia. Lebih-lebih lagi apabila lelaki memuji dia, lelaki kata awak cantik, sudah dia akan suka. Semakin dia dedah kerana suka dipuji. Dalam hadis yang dulu kita mengaji, apabila perempuan keluar daripada rumah, maka setan sangat mengalu-ngalukan dia. Tubik dah. Alat senjata kita yang paling hebat sekali adalah perempuan untuk menghancurkan lelaki. Nabi kata tidak aku tinggalkan satu fitnah, uji kepada kaum lelaki mengatasi lebih daripada ujian seorang perempuan. Perempuan kak. Seloklah kita lelaki ni. Maka apabila perempuan keluar rumah, maka setan kata ya senjata kita dah keluar. Maka setan akan bisikkan kepada perempuan tu, awak tak comel lagi, tunjukkan keindahan awak. Jalan tu comel sikit depan orang, jangan jalan sopan santun. Cakap lemah lembut, ketawa sikit. Biar orang tergoda dengan awak, maka serumuk habis sini. Sekalipun nak pergi buat taat, nak pergi buat ibadat, nak pergi ziarah orang mati, nak pergi sembahyang, nak pergi mengaji, tetapi pakaian menarik kepada zina. Katanya Habib Abu Bakar menasihati perempuan yang tidak menjaga kehormatan diri dia. Bukan kata kehormatan diri ikut amba lah, saya nak jadi perempuan yang murah ke, perempuan yang begitu special di sisi Allah ke. Ikut saya lah. Jangan berdosa. Ada orang kata buka-buka tu menunjukkan kemodenan, keterbukaan, open minded, terbuka. Minded terbuka. Open minded tak apa, tidak salah, tapi jangan open pakaian. Open minded sudahlah. Pemikiran terbuka tak apa. Agama tidak larang. Tetapi siapa buka pakaian, buka kehormatan, hak tu bukan syarak tu jadi haram. Ada orang kata tutup ni menunjukkan minded dia tertutup. Bukan. Tu mengarut belaka. Kalulah terbuka itu menunjukkan kemodenan, nescaya binatang-binatang lah yang paling moden kerana tak pernah menutup pakaian dia, tak pernah menutup tubuh dia. Katanya Abu Bakar kata wa ba'duhunna tad'i wa taz'umu bi annaha taruddu amma yahrumu wa annaha fi ghayatil afafi wal bu'di anir razailil awsafi wa hiya tazallu fi tariqi rati'ah la tastahi zahibatan wa raji'ah
madda'athul jahilah qaulun bila fi'lin wa da'wa batilah. Apa dia kata? Setengah wanita mendakwa diri dan menganggap yang mereka itu telah menutup apa yang diharamkan. Ramai orang dah anggap saya dah tutup aurat, tutup telekung saja. Pakai pakaian ketat, dada dia orang boleh tengok, lengan dia orang boleh tengok, belakang dia, punggung dia orang boleh tengok, paha dia orang boleh tengok. Tiba-tiba tutup rambut saja dah tutup aurat. Tak boleh lagu tu, tak cukup syarat. Tu bukan tutup aurat, tu tutup rambut. Tutup rambut tu salah satu daripada aurat. Kadang-kadang orang dah tutup dah, tetapi tidak jaga perkataan dia juga. Oh, aurat dia di suara dia pula, gerakan dia pula. Aurat ni banyak bahawa dirinya sudah kemuncuk beradab dan sopan. Menganggap dia ni sopan dah, saya dah beradab dah. Jauh daripada perilaku yang penuh kehinaan. Dia kata saya orang moden, saya orang bertamadun, saya orang bijak, saya orang mengaji Amerika, saya mengaji di Eropah, saya orang yang buka minded, saya orang boleh kecek Inggeris, saya pergi planet Pluto, saya orang bijak, ngaji tempat tinggi-tinggi, tempat moden, pitih banyak. Saya lah orang yang paling bijak, pakaian saya paling standard sekali, dipandai oleh syarak. Ni kadang-kadang orang mengaji tak betul dengan syarak, tak apa, asal pakaian ni standard. Akal pakaian tu standard. Bukan kata ikut syarak. Ada seorang profesor. Nanti kita baca syair ni perkara dulu, kita cerita seorang profesor. Sedang dia bernaung di jalanan penuh kebanggaan. Sedangkan dia duduk berjalan, tepi-tepi jalan dengan menunjuk-nunjuk pakaian dia, keindahan dia, perhiasan dia kepada lelaki. Tiba-tiba dia kata pakaian lagu tu yang hebat, yang standard, yang di tidak merasa malu waktu keluar pemergian. Gi jalan tak rasa malu, tak rasa segan. Sedangkan perempuan muslimah, katanya Sayyidina Fatimah, apabila Rasulullah bertanya, wahai Fatimah, apakah yang paling disukai oleh perempuan muslimah? Maka Rasulullah nak dengar daripada suara seorang muslimah, orang yang berjiwa. Rasulullah kalau dia royak tepat juga, sebab dia tu Nabi. Segala antiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidak bercakap kecuali wahyu. Tetapi dia nak dengar daripada suara hati seorang perempuan. Lagu mana yang paling afdal bagi seorang perempuan? Maka katanya Sayyidina Fatimah, wahai ayahku, seorang perempuan tak suka dia melihat lelaki dan lelaki melihat dia. Macam mana nak buat lagu ni? Duduk di rumah. Maka dia tak suka melihat lelaki dan lelaki. Hak itulah perempuan yang paling hebat. Tiba-tiba kita kata perempuan yang hebat, perempuan yang buka telekung, perempuan yang buka kain dia sehingga nampak paha dia, nampak bentuk tubuh dia, bercakap Inggeris ke sana ke sini. Tiba-tiba orang itulah yang paling mulia. Beratlah. Adakah kita pakai menutup aurat kita jadi bodoh? Tak. Bodoh itu bab lain. Kadang-kadang orang yang kita nampak, orang tu mature, orang tu ada pengalaman, orang tu hidup mata, tetapi aurat masih tak tutup. Sebenarnya orang yang mata, orang yang mature, orang yang open minded adalah orang, itulah orang yang mengikut fitrah semula jadi dia. Seorang perempuan duduk di rumah. Kita sebut dah nak keluar rumah boleh. Mana-mana boleh betul apa yang didakwa si jahilah itu hanya kata-kata tidak terkota dan kosong belaka. Kecek semata-mata. Mana bukti menunjukkan awak tu bisa? Mana? Kalau pakai telekung tu tak ngaji, tak bijak, otak terkongkong, mengarut belaka tu dah. Seperti seorang profesor, dia nak pergi bui satu ceramah di satu tempat di jauh di ke pulau Amazon, hotel Amazon, jauh Afrika, orang asli, orang pakai cawak saja, tak pakai apa tempat tu. Maka dia ni dihantar oleh satu universiti untuk berceramah mengenai tamadun, kecek mengenai kemodenan kepada orang asli, orang usul di kawasan tu. Maka dia pun naik kapal terbang. Siapa di rumah dia, esok ada pembentangan. Nak pergi kecek ni, depan semua orang-orang Afrika tu, nak pergi kecek. Maka dia pun mikir,
Dia kata lagu mana saya nak berdepan dengan orang asli yang begitu tak tamadunya, tak pakai-pakai. Maka katanya kawan tu kata beginilah. Katanya profesor tu, saya nak cuba pikat dia, nak menarik perhatian orang-orang asli ni, saya kena pakai supaya orang asli juga. Barulah orang tok batin tu akan menaruh minat kepada saya. Saya kecek mesti dia akan minat. Saya mesti berpakaian seperti pakaian orang asli. Maka dia pergilah kampung tu, masuk naik atas petah. Naik atas petah, ditutuplah tirai pentah tu. Maka pengerusi, dengar suara pengerusi. Pengerusi tu katalah akan datang ya kepada ketua-ketua tok-tok batin semua. Pada hari ini kita kedatangan seorang profesor yang sangat rasa cerdik. Sangat bisa akan kecek mengenai kemodenan. Maka saya menjemputlah doktor, profesor, gapo-gapo nama serai-serai. Maka tirai itu pun dibuka. Profesor tu dengan penuh bangga. Tak pakai gapo satu. Dah dia nak jumpa dengan orang asli. Orang asli kata tak pakai gapo satu. Dia pun tak pakai apa, telanjang. Terkejutlah dia. Terkejut apa? Dia tengok orang asli semua pakai pakaian tu. Dia terkejut. Apa pakai pakaian kata? Ke orang asli sini tak pakai pakaian. Katanya tok batin orang asli tu, apabila saya dengar profesor nak mari, saya istihar kepada semua orang kampung saya pakai pakaian. Semua pakai pakaian sebab malu nanti orang tengok kita tak pakai pakaian. Kita nak jumpa profesor yang bijak pandai tu, profesor lah apa dia doktor ni, kita pakai pakaian. Barulah kita tak malu. Tiba-tiba profesor hok bijak tu pula tak pakai pakaian. Bertukar bertakir, hok mana tolong tak tahu ke apa. Maka terasalah kebodohannya doktor tu. Apa? Nak buka pakaian. Kita syarat buka pakaian kita. Kita nak bawa agama Allah Ta'ala tak syarat buka pakaian. Teori orang dalam niaga, tak untung tak apa, jangan rugi. Tu teori orang niaga. Kita tak untung tak apa, hak penting kita jangan rugi. Kalau kita rugi sudah binasa lah modal kita. Maka kalau kita berdakwah, kita buka pakaian kita dah rugi dah pakaian kita. Dia berminat dengan ajaran kita, dia masuk kepada agama kita, belum tentu. Tu keuntungan dia panggil. Tapi kita dah rugi dah. Sebab itulah kita tengok ulama-ulama sampai sekarang masih mengekalkan pakaian-pakaian dia. Kerana kalau orang berminat, alhamdulillah. Kalau untung, alhamdulillah. Hak penting kita orang agama jangan rugi. Tu prinsip dia. Kecuali lah tempat yang begitu bahaya. Kalau kita nak kekalkan pakaian lagu ni, kita akan dibunuh kau gapo dia. Tu bab lain lah. Tetapi kalau semata-mata benda itu diterima oleh masyarakat, maka lebih-lebih lagi kita orang agama jangan buka pakaian kita. Lagu tu cerita lah nak oyak tu. Nak kata profesor tu rasa bijak sangat. Nak kecek bak tamaduk, nak kecek bak kemodenan, nak kecek bak bijak. Tiba-tiba tok batin tu lebih bijak daripada dia. Jadi dia pula jadi orang asli pada hari tu. Maka tok batin tu duk pakai seluar jing, pakai gapo. Biarlah warna orange, kau warna kuning, kau warna hijau, pucuk pisang, kau gapo dia. Tetapi tok batin pun tengango, dia pun tengango. Sama-sama pening. Tu paling teori tu. Teori dalam berdakwah salah lagu tu. Syariat tak pernah ajar lagu tu. Ingat Islam ni sudah dipandai oleh orang-orang Eropah. Bukan sekarang, dulu pun sudah dipandai oleh orang-orang Eropah. Kerana apa? Kerana akhlak kita orang Islam. Kita bukan bercakap. Orang Islam ni orang bawa iman, bawa akhlak, bawa gapo. Ingat kalau kita orang Islam hanya bercakap sahaja, perempuan kita, muslimah kita hanya pandai bercakap, tetapi dia tak tunjuk identiti dia sebagai orang Islam. Telekung dia, pakaian dia, gapo dia, maka orang kafir akan merasai pakaian dia sudah betul. Saya tak perlu ubah pakaian saya. Saya tengok muslimah pun pakai lagu tu juga. Tak ada beza. Jadi saya kekal dengan agama saya lah. Saya tengok agama orang Islam pun pakai pakaian ketat juga. Orang Cina pakai pakaian ketat, orang India pakai pakaian ketat, orang kafir Kristian pun pakai pakaian ketat. Sopo lah. Tetapi kalau kita mengajak satu orang, ajak kepada agama kita dan kita tunjuk agama kita pakaian dia macam mana dan kita sebut kenapa kita berpakaian lagu ni, barulah dia rasa kelainan. Barulah rasa perlu saya ubah kehidupan saya, lebih nampak kehormatan.
Apa faedah saya ada pohon yang indah, saya duk tunjuk kepada seluruh dunia pohon saya. Tangan saya, tubuh saya. Tetapi orang yang mulia, orang yang menyembunyikan keindahan dia dan diberi dan diperlihatkan kepada orang yang halal untuk dia lihat sahaja. Maka orang inilah perempuan inilah orang panggil orang yang special, orang yang istimewa. Dia panggil coklat ke apa? Parok rose. Kau begitu istimewa buat parok rose panggil nama panggil coklat parok rose ni panggil. Larangan melihat lelaki asing. Jangan melihat lelaki asing. Patu lelaki tempatan boleh lihat. Bukan maksud lelaki asing ni orang makhluk asing duk planet Pluto ataupun pendatang tanpa izin. Maksud lelaki asing ini adalah orang yang halal nikah dengan dia. Apa tak boleh tengok? Soalnya saya tengok. Kerana tabiat Allah Ta'ala buat lelaki akan suka kepada perempuan. Suka ke apa? Kah gitu ke? Tak. Suka nak menyetubuhi perempuan. Dan perempuan suka disetubuhi oleh lelaki. Maka bermula daripada apa? Pandangan. Mata mungkin je. Linga mungkin jauh. Linga dia kalau duduk sekelo tak dengar dah kecek. Tapi mata masih boleh lihat. Maka alat perhubungan yang paling jauh boleh kesan adalah mata. Ni mata ni kajian sains kata ada beratus megapiksel. Kalau ni handset ni berapa yang megapikselnya? Ketepatan ni gambar tu jadi jelas molek. Mata kita ada beratus megapiksel. Maka apabila perempuan melihat lelaki maka timbul perasaan macam-macam. Tu mula terhubung dah. Maka syaitan pun masuk di dalam pandangan tu. Katanya Nabi, an-nazratu sahmun min sihamil iblisil masmum. Nabi kata pandangan itu, satu pandangan merupakan satu anak panah yang beracun daripada syaitan. Nya panah jauhnya kena kepada orang. Dalam satu syair kata al-hanajir. Ni hanajir ni kawasan putih orang pakai purdah. Orang pakai purdah ni ada kawasan putih sini. Mata dia ni. Maka al-hanajir akhtaru minal khanajir. Al-hanajir kawasan putih di kawasan purdah ini lebih bahaya daripada tikame pedal lagi, tikame badik, tikame keris lagi. Kerana selatu lirik ke mata berserta dengan sendayu tinggi kau berapa belik, maka menyebabkan lelaki tak boleh nak tidur. Jadi angau mandi tidak basuh. Sebab tak mandi. Makan tidak kenyang sebab tak ada pitih nak beli makan jenera sebab duk main PUBG. Jadi lagu tu lah. Maka apa? Sebab tu kita larang melihat lelaki. Bukan kata lelaki saja tergila-gila, teringau-ingau, terkoyak-koyak, terangau-angau kepada perempuan. Perempuan juga gelepar dodeh-dodeh atas katil, sepak bata, duk peluk bata, sepak anak patung. Sebab apa? Tengok lelaki. Tengok lelaki Korea. Tengok lelaki berapa dia. Kalau hot lelaki kawasan Afrika, hidung sama besar ngapa lutut tak si tengok. Tapi duk tengok hot semak-semak maka teringat. Tepek dalam bilik pulak gambar-gambar artis. Sia malam duk berdoa dengan Allah Taala, ya Allah, duk masuklah dia dalam Islam, nambah nak nikah dengan dia. Lembut sikit kecek Padahal nak kepada lelaki. Tabiat dia tak sedok menipu perempuan tak sel kepada lelaki. Ni sunnatullah tu hewan. Tak salah perasaan itu, tetapi kena jaga supaya perasaan itu kena kepada orang yang Tuhan tak marah kita buat macam tu. Sebab itulah kita kata perempuan ni dia cepat balik berbanding dengan lelaki. Kadang-kadang dah darjah tu dah balik dah. Kata satu tu tentu dah. Lelaki ni tak pandai lagi, tak tahu lagi, duk main ting, duk tak sepak bola lagi. Tetapi perempuan cepat balik. Maka perempuan cepat-cepat dinikahi. Kita sebut dah. Kalau perempuan lewat menikah dan dia buat dosa, maka dosa tu kena kepada ibu bapa dia. Kena ibu bapa. Kalau ada anak tina, cepat-cepat nikahi. Lebih-lebih lagi pada akhir zaman. Zaman fitnah ni yang sangat kuat. Tak sudut koyalah nak jadi Rabi'atul Adawiyah. Tak sudut koyalah nak jadi orang ni, nak jadi wali gapo. Kita tak kuat iman. Jadi orang yang pangkat paling tinggi bagi perempuan, seorang isteri dan seorang ibu. Jadilah Sayyidina Fatimah Zahra. Lagu tu.
Saya kira hendaklah seorang wanita itu memelihara pandangannya lelaki asing bukan mahram dia. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkannya supaya menutup pandangan dia. Menutup ni maknanya merendahkan pandangan. Apa maksud merendahkan? Kepala tunduk bawah. Tak. Jangan tengok maksud dia. Kiasa kepada jangan lihat. Maka dia panggil tunduk kat sikit pandangan. Tak syarat kena tunduk. Nah, kalau jalan tunduk kat tepuh habis lah gapo-gapo. Sesungguhnya ramai antara wanita masih jahil tentang pengharaman seorang wanita memandai kepada lelaki. Dia duk kata lelaki yang tak boleh tengok kepada perempuan. Perempuan boleh lihat. Tak bu, salah lagu tu. Kecek yang ini tak betul lagu tu. Sama-sama tak boleh. Dalam mazhab kita, dia kata perempuan melihat lelaki, perempuan melihat kepada lelaki seperti hukum lelaki melihat kepada perempuan. Hukum dia. Hak tu muktamad. Dia kata hukum memandai kepada orang asing, lelaki asing bagi perempuan itu adalah haram sebagaimana haram juga lelaki memandai kepada perempuan. Cuma ulama kata ada hadis Sayyidina Aisyah melihat orang-orang Habsyah bermain pedang di dalam masjid Nabi. Lepas tu Sayyidina Aisyah melihat kepada lelaki gini. Ulama kata melihat kepada seorang lelaki, fokus kepada seorang lelaki. Tengok dia, fokus waktu haram. Tetapi kalau tengok kumpulan, sekumpulan orang tengok permainan, ada riwayat kata Sayyidina Aisyah tak tengok kepada lelaki, dia tengok kepada permainan pedang tu, duduk lama-lama duduk tengok gitu. Maka dia tidak fokus kepada mana-mana lelaki. Ataupun melihat kepada sekumpulan lelaki, umum tak tengok kepada siapa-siapa. Itu harus hukum dia kerana Sayyidina Aisyah pernah buat lagu tu dan Rasulullah tidak larang. Manakala melihat kepada perempuan lelaki secara personal lagu ni, fokus lagu ni, hukum dia haram. Dalil dia Rasulullah pernah tegur kepada siapa dia? Sahabiah Sayyidina Aisyah ke siapa dia? Apabila seorang sahabat nama Abdullah Ummi Maktum mari, buta, sahabat buta mari masuk. Maka sahabat perempuan tak takut, tak larilah. Muka orang buta, takut ke apa dia? Dia tak tengok kita. Maka Rasulullah kata masuk ke dalam bilik. Orang tina masuk dalam bilik. Maka ditanya sahabat perempuan tu kata, "Ya Rasulullah, sahabat lelaki ni buta, dia tak nampak kami, tak ada masalah apa." Maka katanya Rasulullah, "Afa'ami ya an." Adakah kamu berdua ni buta? Dia tu memang betul lah buta tak nampakmu. Dua orang tu buta kau tak nampak dia. Berarti ulama kata tak boleh tengok juga kepada seorang lelaki. Maka masuklah sana. Telah diriwayatkan daripada Ummi Salamah bahawa sekali peristiwa dia berada di rumah Nabi bersama Maimunah. Ummu Salamah dengan Maimunah. Maka dengan tiba-tiba datang Ibnu ni cerita dia nama dia Ummu Salamah. Cerita Ummu Salamah dengan Maimunah duduk dalam rumah Nabi. Tiba-tiba mari seorang sahabat lain nama Ummi Ami Maktum, seorang Bilal Rasulullah yang buta. Lalu masuk di rumah Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata kepada Ummu Salamah dan Maimunah, "Tutuplah dirimu daripada Ummi Maktum." Maknanya Rasulullah kata, "Hagi sembunyilah. Pergi masuk dalam bilik lah. Sembunyi daripada Ummi Maktum." Ummu Salamah berkata kepada Rasulullah. Ummu Salamah kata, "Ya Rasulullah, bukankah dia tu buta dan tidak dapat melihat kami? Dia buta, tak apalah kami duduk sini pun dia tak nampak juga." Maka Rasulullah jawab, nak suruh faham situasi. Bukan tujuan Ummu Maktum nampak dia. Sembunyi. Dah dia faham apabila Rasulullah suruh sembunyi, suruh masuk bilik. Ummu Maktum tak nampak pun. Apa nak suruh saya sembunyi? Dia tak nampak Rasulullah masuk ke gapo. Maka Rasulullah kata, "Apakah kamu berdua juga buta?" Mu buta ke tak? Mu tak buta, mu boleh tengok Ummu Maktum. Tak boleh. Tidakkah kamu berdua dapat melihatnya? Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jelaslah seorang wanita tidak boleh melihat apa pun daripada anggota lelaki. Tak boleh kita duk tengok lelaki main bola sepak, tak boleh tengok paha dia. Duk tengok duk main jing ko, lelaki duk main jing. Sebab tu lelaki hukum dia mempamerkan tubuh dia, makruh hukum dia. Makruh hukum dia. Lelaki pakai seluar ketat, lelaki buat gaya-gaya yang menggoda. Kalau menyebabkan perempuan tu jadi nak berzina dengan dia, jadi haram pula perbuatan tu. Yang demikian itu sesuai dengan hukum yang disebut di atas, kerana niat lelaki terhadap kerana niat wanita terhadap lelaki sama dengan niat lelaki kepada wanita. Apa dia niat dia? Di samping dia tengok
dia suka tengok benda lagu tu, niat nak berzina dengan dia, nak setubuh dengan lelaki tu. Lantaran itu perhatikanlah semua itu dan beramallah dengannya, nescaya kamu akan berjaya insya-Allah taala dengan memperolehi kebaikan dan kemuliaan. Kebaikan dan kemuliaan. Larangan membuka aurat. Membuka aurat ni kita sebut dah, aurat dari sudut pakaian, dari sudut perjalanan, dari sudut cara bergaya, cara berkecek, dari sudut macam-macam lah. Aurat perempuan ini ada 9, satu saja akal. Kita ni lelaki ada 9, akal 1 nafsu. Hendaklah bagi menjaga auratnya, jangan sampai terdedah di hadapan kaum wanita. Di hadapan wanita pun kena jaga juga. Di hadapan wanita pun tak boleh juga. Kerana apa? Ada orang kata sama-sama wanita, salah ke apa dia? Ni lah ni Allah Taala nak tunjuk ada satu golongan manusia, bukan lah ni dulu lagi wujud dah, dipanggil lesbian. Pengki. Wanita yang suka melepaskan nafsu dia sesama wanita. Sudah. Maka Tuhan Allah Taala tahulah muka dia yang mencipta wanita. Maka dia tahu wanita pun ada perasaan dengan sama-sama wanita. Mana kena jaga juga wanita, kena jaga. Lebih-lebih lagi kita tinggal di asrama, kita tinggal di satu saing sekerja, saing sepejabat, saing serumah, saing kena jaga. Sebab itulah untuk melepaskan nafsu tu buat dah, lelaki kena tinggal dengan perempuan, perempuan kena tinggal dengan lelaki. Tak boleh tinggal sama-sama lelaki, sama-sama perempuan. Setan ni banyak. Aurat wanita di hadapan kaum wanita muslimah, iaitu apa yang sahaja di antara pusat dengan lutut. Pusat dengan lutut tu aurat, kita tak boleh nak buka kalau kita sama-sama perempuan muslimah. Dan di hadapan wanita kafir, hendaklah yang menutup semua anggota badannya kecuali apa yang perlu ketika bekerja. Itu kita boleh buka kepala kita, buka lengan sikit, buka tangan dan buka kaki. Tu dipanggil untuk di hadapan perempuan kafir. Kerana apa? Kerana perempuan kafir ni tidak dipercayai. Dia akan dedahkan rahsia perempuan muslimah kepada golongan kafir dia. Maka kita kena jaga, sekalipun dia perempuan juga. Maka kalau kita nak pergi selung di hadapan nak selung orang kafir, hukum dia boleh, kerana dia buka kepala saja. Tapi kalau nak spa, nak mandi wak ke apa dia, kena buka ke apa dia, tu tak boleh, hukum dia haram di hadapan wanita kafir. Maka tidak dibolehkan seorang wanita mendedahkan apa yang di antara pusat dan dua lututnya kepada siapa pun daripada kaum sejenisnya, walau ibu dia sendiri, tak boleh. Misalnya apa dia, anak tina kita pakai seluar pendek di dalam rumah. Sekalipun kita dah biasa dah tengok orang kakak kita ke adik kita pakai seluar pendek, hukum dia tak boleh. Sebab apa? Aurat mahram dia, mahram pun pusat dengan lutut tak boleh. Atau anak perempuan atau anak saudara kita, atau saudara perempuan, adik-beradik kita, atau pembantu rumah kita pakai seluar pendek, Allahu Rabbi, tak ada hubungan keluarga. Kerana semua itu adalah haram. Pakai pakaian yang sesuai duduk di rumah. Begitu juga tidak dibolehkan kita mendedahkan badan kepada wanita kafir kecuali benda yang perlu terdedah sewaktu bekerja sahaja, wallahu a'lam. Kawasan ni saja buku. Sekalipun dengan mahram kita antara pusat dengan lutut, tetapi tak ada lagi kita tengok kakak kita tubik daripada keluar daripada bilik mandi pakai kereta roller sekat ni saja. Seloklah kita jadi setan. Maka sekalipun dibenarkan, tetapi hak amalannya, praktikalnya mesti jaga aurat juga supaya tidak menimbulkan apa-apa fitnah. Wallahu a'lam. Zuhud kepada dunia. Lepas ni tajuk zuhud. Kerana wanita sekarang antara punca wanita sekarang tidak bahagia, antara perkara kelahiran di antara rumah tangga adalah wanita tidak zuhud. Wanita cinta kepada dunia, cinta kepada perhiasan, kesenangan, kemewahan, kegilaan, macam-macam, suka ikut nafsu, tidak zuhud, maka itulah puncanya. Antara puncanya lah, banyak puncanya, iaitu wanita kena belajar zuhud. Kerana anak-anak akan jadi zuhud kalau ibu ayah dia tu orang yang zuhud.
Wallahu alam. Ada soalan ke? Dia kata kalau wangi itu daripada bukan minyak atas, tapi daripada pewangi baju tu lah, doni ke sofle ke bau wangi juga, maka hukum dia dosa-dosa juga. Kerana dipanggil wangi, tak syarat minyak atas khas. Sabun yang digunakan asal saja benda yang berbau wangi, maka hukum dia tak boleh kena ke di pakaian kita. Patut tak boleh basuh dengan doni boleh. Tetapi pakaian wangi tu jangan guna waktu pergi ke rumah. Guna dalam rumah. Kalau nak pakai juga tunggu dulu biar dia hilang sikit bau dia. Nah, tak bau apa macam biasa okey boleh guna. Tapi ketika dia masih baru-baru lagi kuat bau dia, bau macam minyak atas, tak boleh pakai. Nah, haram juga. Pemain bola pakai seluar pendek, orang pakai tengok belakang, apa hukum dia? Dosa kepada orang tengok ke dosa orang je pakai? Dosa belakang. Kalau hok je tengok tu, nampak orang pakai seluar pendek, dosa dah dia dah. Maka orang tengok pula, orang je tengok pula dosa. Tapi kalau orang pakai seluar pendek, duk tengok lapu, kita duk tengok gapo dia, kita tak fokus ke paha dia. Ulama kata, ada setengah orang tu kata bola tu boleh tengok. Sebab permainan kita tengok, kita tak fokus kepada perhati paha dia. Nah, duk perhati ke paha orang. Dah kita tak perhati tapi duk tengok ke bola tu. Maka tu boleh pula. Tetapi kalau duk fokus kepada paha pemain tu, maka hukum dia haram. Pemain tu dia pakai seluar pendek, dia dosa dah. Orang je tengok. Kalau dia fokus kepada paha tu dia dosa. Kalau dia tak fokus kepada paha tu, tengok bola kau gapo dia tak perasan langsung, maka tak dipanggil tengok paha. Tak dosa. Nah, lagu tu. Kerana tu dia kata masalah doktor wanita, doktor lelaki sambut perempuan. Doktor wanita dia nak sambut kelahiran. Hak tu memang kerja dia dah. Kita sebut dah ke. Bukan kata haram keluar rumah. Kalau ada tugas lagu tu, sahabat-sahabiah dulu perempuan keluar berperang. Kerana ada keperluan nak merawat pesakit-pesakit, nak merawat sahabat-sahabat hok luka. Kerana keperluan. Pas nak sambut muslimah kita nak beranak, lagi-lagilah keperluan. Bahkan jadi wajib kadang-kadang kalau menyebabkan, kalulah muslimah tak ada, jangan menyebabkan orang lelaki kafir melihat aib perempuan kita, jadi kau berdosa, jadi fardu kifayah pula. Doktor-doktor perempuan ni ngaji sungguh. Sebab itulah hamba Tok Guru hamba dulu ngaji ihya dengan dia. Dia pesan kat hamba suruh hamba jadi doktor. Suruh hamba jadi doktor. Apa? Dia kata lah ni orang kafir saja doktor. Tak ada doktor muslim, hok alim, hok amanah kau apa dia. Dia suruh hamba jadi doktor, ngaji kitab ihya tasawuf. Jadi hamba begitu gembira dan begitu berbangga kalau muslimat kita ngaji doktor ambil perbidana, bidan. Kalau boleh biar bersepah tok-tok bidan kita semua orang tino kita muslimat belaka hok masya-Allah dah jadi tok bidan. Saya sangat-sangat bergembira dan berbangga dengan muslimat lagu tu. Tentu dah pahala yang begitu banyak bagi dia kerana sekarang kekurangan muslimat. Ni muslimat orang tino tugas bagi orang jatuh. Bagi cabut kain orang jatuh. Tu kerja meksi kita. Nyanyolah ke dia. Gi molek hok Cina ni gi kerja bahagian orang Tino, bahagian wak perempuan, wak gapo hok ni pahala besar. Bukan kata boleh keluar, memang boleh pahala pula dia. Ni kita tengok pakar puan, doktor jatuh. Hok Tino tak ganah lah mana, tak pakar sangat. Serah kepada doktor tuan. Doktor puan ni patut puan lah. Baru dapat pahala yang banyak.
Siapa dia ada cerita-cerita saya galak ke orang tengok live ni kau ada anak-anak kau hak tino, hak suka ngaji doktor, suruh dia ambil dalam perbidana. Nah, kalau boleh biar ramai. Ni kita orang pondok, isteri kita pakai lagu ni, pergi hospital tengok orang jatuh. Pergi hospital ni orang jatuh. Lagu mana kita? Siapa dia nak melepaskan dosa orang muslimin dah ni? Kena ada doktor-doktor muslimah. Gitu. Apa hukum main PUBG? Main lah. Ia permainan lagu hukum dia. Cuma sekarang orang tengok dalam PUBG tu ada satu tempat, ada satu stage dia tu, ada satu peringkat, dia kena macam kita buat sembah kepada patung lagu tu. Kalaulah kita sembah lagu tu, kita buat yes, maknanya sokong gitu, maka boleh menjadikan kufur kerana menyembah. Sekalipun perbuatan zahir kita tak sembah. Kita tak sembah perbuatan zahir, tapi kita kata ya. Bukan kita sembah pun, tapi kita menyatakan hukum ulama kata hukum dia haram. Haram permainan lagu ni. Waktu tu lah. Waktu lain ketika tak kena sembah kau main tembok-tembok tu ikut dia lara gitulah. Kalau tasawuf ni tak molek lah, tapi menurut syarak lara, perbuatan lara, sia-sia lagu tu lah. Kau main PUBG jadi ingat Tuhan. Allah lagu tu ke? Kalau PUBG tu ingat Tuhan jadi sunat pula lah. Kalau PUBG ingat Tuhan lah. Hukum tengok tok guru melalui skrin, tak melalui depan-depan lah. Okey, ulama khilaf dari sudut tengok melalui cermin, tengok melalui skrin, tengok melalui lukisan. Apa hukum kita fokus? Makruh sahaja. Haram ulama fiqh kata dok, kecuali apabila kita tengok tu belanja tengok Allah. Kena kau tok guru dia pula. Hukum dia jadi haram pula. Tapi kalau fokus hukum dia makruh sahaja. Tetapi kalau tengok direct live lagu ni, maka hukum dia haram kerana Allah Taala kata jangan tengok lelaki, tengok direct mubasyarah. Manakala tengok bukan direct melalui cermin, melalui biasa, melalui skrin ke, melalui lukisan, gambar apa dia, ulama kata makruh. Kerana apa? Tak sama hok hidup dengan hok gambar. Tetapi sekarang kita tengok gambar, masya-Allah, supaya hok hidup dah. Maka ulama kata kalau menaik nafsu baru jadi haram. Kalau tak naik nafsu pun dia tetap makruh. Tapi kalau melihat direct, naik nafsu tak naik nafsu tetap haram. Tengok direct, naik nafsu tak naik nafsu tetap haram. Jika apakah batasan guru dengan murid jika di negeri selain waktu belajar dia? Di negeri adakah hilang berkah? Selain waktu belajar. Untuk murid itu kerana tentunya ada sudah. Gini. Ketika belajar, ingat kalau kita mengaji lah, hamba sebut dah murid ni ada banyak peringkat deh. Dulu-dulu kita mengaji dah bab murid. Ada murid yang betul-betul nak jadi murid kita. Itu murid yang nak mengambil ilmu kita dan mengambil dalam hati seorang guru, perasaan dia dengan Allah ataupun nur yang ada dalam hati guru dia. Maka bagi guru murid yang peringkat pertama, wajib bagi dia menjaga adab ketika belajar, ketika tak belajar, ketika bercakap. Ikutlah. Dalam apa keadaan wajib dia kerana dia nak mengambil semua benda yang ada dalam guru dia. Peringkat kedua, seorang murid yang hanya nak mengambil ilmu sahaja. Maka ambil ilmu saja, belajar saja. Adab kurang jaga pun boleh ilmu saja. Maka ada anak murid hanya nak ambil berkat saja. Ambil berkat saja. Jadi banyak peringkat. Setara mana? Nak jadi murid setara mana? Nak jadi murid yang betul-betul, lagu ni adab semakin kena jaga. Tak syarat ketika belajar, ketika bercakap, ketika gapo. Kadang-kadang kita tengok tok guru ni macam-macam perangai. Kadang-kadang seorang guru dia tidak mahu, dia rasa dia terlalu istimewa bagi murid dia. Dia nak buat macam biasa ya. Maka ada setengah tok guru bergurau dengan anak murid. Walau biasa supaya dia ni dalam hati dia takut dia nak buat nampak hebat, takut nampak hebat sangat, takut jadi riak takabur di hadapan murid dia. Maka dia buat biasa. Maka hak tu bagi tok guru. Kita sebagai murid
Tok guru kita buat biasa setara mana dia tetap guru kita, dia tetap di bawah kepala kita. Kena jaga adab, bergurau, bercakap, tetap. Ni tak tangi atas baru tok guru kita. Tak boleh lah. Dia baik macam mana, mapuh tok guru dia ke, gurau ke, nyom bidah tok guru dia ke. Ni mengarut lah tu. Hukum sebut alhamdulillah bersih dari solat sah, tak ada masalah apa. Perempuan ada lelaki nak kahwin tapi tak dapat izin daripada mak ayah. Gini cara dia. Pergi kepada majlis agama, mengadu masalah kita, qadi akan panggil ibu bapa, ayah lah wali, dan tanya sebab kenapa tidak izin. Kalau tanpa sebab, maka qadi akan paksa wali untuk menikah ke pasangan itu. Tapi kalau ayah dia kata saya dah ada pasangan, tak boleh lah. Tapi kalau dia kata saya tak reda, maka qadi akan kata kenapa tak reda. Lagu tu lah. Tik ilmu mengatuk pada masa baca Al-Quran. Gini, duduk cacah. Ada orang baca Quran sambil berdiri, boleh? Sambil berbaring, boleh, tak ada masalah. Ataupun duduk tempat tinggi. Kalau jenera jatuh belebok mati. Taubat lillah tetap mengatuk ketika baca Quran. Tu antara tip. Aurat anak akak dengan family angkat hubungan seperti orang asing juga, sama saja. Aurat dia tak boleh nak capur, tak boleh nak sentuh, batal sembahyang. Jangan bermudah sangat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Tuhan berkatkan ilmu hak kita belajar. Kita dah nak khatam dah ni, satu bab lagi khatimah dah zuhud, bab zuhud. Habis tu khatam lah kita. Cuma tunggu beramal lah. Sekarang hamba bui belakang dah tip-tip hukum hakam bagi wanita nak jadi seorang isteri solehah, anak perempuan solehah, ibu yang solehah. Sekarang bergantung kepada pendengar wanita-wanita di sebalik alam maya sana tu untuk beramal. Siapa dia beramal, dialah yang mencapai untungnya. Siapa dia yang tidak beramal, dialah yang ruginya. Saya tak rugi, saya tak untung. Yang beramal, yang naik pangkat di sisi Allah adalah kakak-kakak, adik-adik, pokcik-pokcik yang beramal dengan apa yang kita taruh dalam hati kita azam untuk beramal apa yang kita belajar. Jangan kata sekadar belajar saja, sekadar nak berdebat, nak menjamu hawa nafsu telinga saja. Tak, untuk kita beramal. Minta dengan Allah supaya beri kekuatan. Kalau kita sebagai anak perempuan sekarang, saya nak jadi solehah. Kalau kita sebagai ibu nak jadi ibu solehah. Kalau kita sebagai isteri, isteri yang solehah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.